Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan bin Sajali. Jadi kami akan membentangkan projek CNC grinding surface machine bagi subjek kemahiran pemesinan 2, dan kami juga merupakan daripada kumpulan 4. Baik, dan ini adalah ahli kumpulan kami. Yang pertama, Muhammad Arif Hafizi bin Arif Hafizuddin. Yang kedua, saya sendiri Muhammad Farhan bin Sajali. Yang ketiga, Muhammad Hishamuddin bin Ibrahim. Yang keempat, Nur Adilah binti Kamarul Zaman. Dan yang terakhir adalah Nur Ain Nazira binti Muhammad Razak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Nazira binti Muhammad Razak, nombor metrik CB210203. Hari ini saya akan membentangkan pengenalan mengenai mesin CNC grinding. Dalam industri, setiap produk melalui dua proses pemesinan utama, pembentukan produk dan kekemasan. Bahagian pertama berkaitan dengan bentuk produk, sementara bahagian kedua pula melibatkan kekemasan. Proses kekemasan sering melibatkan mesin CNC atau dikenali sebagai CNC grinding untuk meratakan permukaan produk. Mesin canai permukaan CNC menggunakan roda canai yang berputar untuk menghasilkan permukaan yang halus dan tepat. Mesin ini juga berperanan penting dalam mencapai ketepatan tinggi dan kehalusan permukaan produk. Selain itu, ia juga terdapat beberapa jenis mesin canai seperti mesin canai permukaan dan mesin canai silinder. Assalamualaikum. Di sini saya akan menerangkan bahagian-bahagian mesin. Pertama saya akan menerangkan control panel. Control panel ni digunakan untuk kontrol dia punya paksi X, Y, Z dia. So seterusnya emergency control. Emergency control ni digunakan apabila ada barang berlaku apa-apa perkara yang tidak kita ingini, kita tekannya emergency control tu. Yang ketiga adalah sender. Seterusnya adalah electric cabinet. Electric cabinet ni adalah tempat kita letak control panel. Lepas tu base adalah base adalah tapak kepada bahagian mesin. Lepas tu coolant tank, tempat penyimpanan coolant. Seterusnya adalah electromagnet chuck. Electromagnet chuck ni adalah ragum kepada bahan kerja kita. Seterusnya grinding wheel. Grinding wheel adalah tu, dia punya pisau pemotongan. Lepas tu grinding guard, wheel guard. Wheel guard ni adalah pelindung pada grinding wheel. Lepas tu spindle. Seterusnya adalah column. Seterusnya adalah coolant on off. Coolant on off ni adalah macam sedang berlaku proses pemotongan, coolant tu akan keluar untuk mengurangkan dia punya geseran. So seterusnya space guard ni adalah dia punya pelindung ni pelindung mesin tersebut. Lepas tu yang terakhir adalah feed control. Feed control ni adalah cara kita kontrol dia punya paksi X, Y, Z dia. Terima kasih. Nama saya Muhammad Arif Hafizi bin Arif Hafizuddin. Seterusnya saya akan menerangkan tentang langkah-langkah keselamatan apabila menggunakan mesin CNC grinding, iaitu terdapat 3: sebelum, semasa dan selepas penggunaan mesin grinding CNC grinding. Bagi langkah sebelum, terdapat beberapa langkah. Antaranya ialah yang pertama, memilih pakaian yang sesuai, tidak terlalu longgar. Hal ini kerana untuk menghindari kemungkinan pakaian tersangkut pada mesin. Yang kedua pula ialah selalu mengenakan kasut keselamatan saat berada di dalam bengkel. Yang ketiga, patuhi peraturan pemakaian yang telah ditetapkan.
Yang keempat, pastikan rambut tertata dan diikat jika panjangnya dapat mengganggu penglihatan. Yang kelima pula ialah selalu waspada terhadap tanda amaran di dalam bengkel. Yang keenam, sebelum menggunakan mesin, baca dan fahami manual penggunaan terlebih dahulu. Dan yang terakhir pula ialah pastikan ruang kerja memiliki pencahayaan yang memadai dan ventilasi yang baik. Selain itu, terdapat juga langkah-langkah keselamatan semasa menggunakan mesin CNC grinding. Antaranya ialah yang pertama, hindari bermain atau bergurau ketika menggunakan mesin. Yang kedua pula ialah selalu berhati-hati saat menggunakan alatan tangan dan mesin. Yang keempat pula, tekan butang kecemasan jika berlakunya kecelakaan ataupun kemalangan. Dan yang terakhir, yang keempat pula, laporkan segala kemalangan atau kecederaan yang berlaku kepada pensyarah jika ada kerosakan atau kejadian yang tidak diinginkan. Akhir sekali, untuk langkah-langkah keselamatan bagi penggunaan mesin CNC grinding ialah langkah selepas penggunaan mesin tersebut. Terdapat beberapa langkah, antaranya ialah simpan bahan yang berat, panjang dan beracun di kawasan yang selamat dan mudah diawasi. Bagi langkah yang kedua pula ialah kembalikan semua peralatan ke tempatnya selepas digunakan. Dan langkah yang terakhir pula ialah pastikan kebersihan dan penyusunan bengkel seperti sedia kala sebelum meninggalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama saya Muhammad Farhad bin Sajali, CB210034. Jadi saya akan membentangkan berkenaan dengan prosedur kerja ataupun dipanggil proses kerja. Baik, seterusnya saya akan membentangkan berkenaan dengan proses surface grinding. Yang pertama, buka switch utama mesin dengan mengaktifkan pemutus litar utama di bahagian belakang mesin dan lepaskan butang kecemasan. Untuk lepaskan butang kecemasan tu untuk menghidupkan mesin lah. Yang kedua, hidupkan elektromagnet pada ragu magnet. Yang ketiga, letakkan bahan kerja di atas ragu magnetik dan hidupkan elektromagnet pada ragu magnet. Dan selepas kita letak bahan kerja pada ragu magnetik, pastikan kita cuba untuk gerakkan bahan kerja kita untuk memastikan bahan kerja kita dalam keadaan yang baiklah dan tidak bergerak. Okey, seterusnya gunakan jok untuk menetapkan kedudukan roda canai sejajar dengan bahagian tepi tertinggi bahan. Okey. Yang kelima, ambil koordinat X, Y dan Z roda canai yang telah ditetapkan dan gantikan koordinat yang diambil sebagai rujukan pada mesin. Yang keenam, periksa semula kod program yang telah dibangunkan sebelum menjalankan mesin dan tukarkan nilai loop kepada L10. Dan yang ketujuh, selepas memeriksa kod program, tutup pintu mesin dan arahkan hose coolant ke arah bahan, kemudian hidupkan coolant. Baik, proses seterusnya adalah lakukan dry run terlebih dahulu dan lakukan pemotongan secara blok tunggal untuk memastikan pergerakan roda canai sejajar dengan perancangan. Maksudnya lakukan pemotongan secara blok tunggal tu single block lah, untuk memastikan kita punya pergerakan mesin sama dengan apa yang kita inginkan untuk mengelak sebarang perkara yang tidak diingini berlaku. Okey, seterusnya jika tiada masalah dengan pergerakan blok tunggal, teruskan dengan pemotongan secara automatik. Kalau kita tengok memang betul pergerakan dia, barulah kita teruskan dengan pemotongan secara automatik dan off untuk blok tunggal. Dan yang ketiga, tekan butang elektromagnet untuk mengeluarkan bahan dari mesin. Maksudnya setelah selesai kita punya proses grinding, kita offkan butang elektromagnet bagi untuk mengambil bahan dah daripada CNC grinding. Dan yang keempat, bersihkan meja mesin dengan menggunakan kain lap dan stapler A. Matikan mesin dan lakukan pendekatan 5S.
kita bersihlah, selesai dia proses grinding, kita bersihkan mesin, pastikan tiada sebarang kekotoran yang tertinggal. Yang kelima, ukur bahan menggunakan grinding measuring stand untuk menentukan nilai thickness, flatness dan leveling bagi proses akhir projek. Dan kita ukurlah adakah ukuran dia seperti apa yang kita nak. Dan yang keenam, kemudian ukur nilai surface roughness dan rekodkan bagi menentukan nilai hasil akhir projek. Baik, kami menggunakan bahan kerja jenis mill steel dan berukuran 20-50-50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adila binti Kamaruzaman, CB210028. Jadi saya akan membentangkan mengenai perbincangan isu dan juga masalah yang kami dapati semasa menjalankan projek CNC grinding surface. Kami dapati 3 perkara, iaitu kesan hitam bermak ataupun bermak pada bahan projek kami. Yang kedua, ralat pengukuran dan juga permukaan tidak rata ataupun tidak leceng. Okey, bagi permasalahan kesan hitam ataupun bermak ni, kami menjangkakan mungkin disebabkan kami tidak menjalankan proses wheel dressing ataupun bendalai penyejuk ataupun coolant tidak mencukupi semasa proses projek kami dijalankan, di mana proses wheel dressing ini penting untuk mengekalkan keseimbangan dan juga ketepatan roda canai. Dan jika proses ini tidak dilaksanakan secara berkala, ia akan boleh kehilangan kerataan pada roda canai dan boleh menghasilkan variasi yang tidak diingini dalam tekanan dan juga kecepatan pemotongan semasa surface grinding. Jadi hasilnya, sebahagian kawasan daripada produk mungkin mengalami tekanan berlebihan yang akan berkait dengan masalah yang kedua kami, iaitu ralat pada pengukuran. Jadi ralat ini mungkin sedikit sebanyak akan menjejaskan proses akhir bagi kami punya projek lah. Jadi kami tidak dapat mencapai nilai ketebalan ataupun flatness yang kami telah tentukan semasa menjalankan proses yang pertama. Jadi yang terakhir adalah permukaan projek kami tidak rata ataupun tidak licin. Ni disebabkan mungkin kami tidak menjalankan wheel balancing dan juga wheel dressing lah, di mana seperti yang kita tahu, kemungkinan roda pecanai yang kami gunakan telah digunakan untuk beberapa kali dan tidak menjalankan proses wheel balancing dan juga wheel dressing, yang menyebabkan roda canai tu mungkin ada sepihan-sepihan yang mungkin sumbing ataupun sudah tidak rata. Jadi ia akan menyebabkan permukaan produk kami tu tidak begitu cantik dan kita boleh merasakan permukaan tu tidak terlalu lincing. Jadi itu sahaja 3 perkara yang kami dapati sepanjang kami menjalankan projek CNC grinding surface. Kesimpulannya, CNC surface grinding memegang peranan penting dalam sektor industri dengan memberikan sumbangan yang besar kepada proses pembuatan. Jadi, pengetahuan yang diperolehi harus ditingkatkan lagi melalui penggunaan yang berterusan terhadap mesin ini, jadi dapat membantu perbaiki kemahiran operasi dan pemahaman terhadap keunikan bagi setiap projek. Jadi, kita perlu tahu bahawa proses wheel balancing dan juga wheel dressing ini amat memberi kesan kepada hasil akhir projek. Jadi kita perlu memastikan sebelum menjalankan proses CNC surface grinding, kita membuat proses wheel dressing ataupun wheel balancing bagi menjamin kualiti dan juga kejituan hasil akhir projek. Namun kegagalan dan cabaran dalam projek ini harus dijadikan peluang untuk memahami dan juga mengatasi situasi yang serupa yang kemungkinan akan terjadi pada masa akan datang. Jadi ia dapat membantu kita dalam industri pembuatan untuk terus berkembang dan juga menjadi pakar dalam pengendalian CNC surface grinding tersebut. Dengan memahami kelemahan dan mengambil langkah-langkah pembetulan yang sesuai, penggunaan mesin ini dapat diperbaiki untuk mencapai hasil akhir yang lebih berkualiti dalam industri pembuatan. Sekian saja daripada kumpulan 4. Terima kasih.